Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilayhi al-masir wa ilayhi al-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'd. Fadil Kongsi Majlis, Cikgu Salah yang berbahagia, Fadil Pentazkirah tahun berkuliah pertama kita tadi, Fadil Ustaz Uwais Al-Qarni. Seterusnya yang bahagia Fadil Ustaz Haji Wan Azhar Wan Ahmad, Fadil Ustaz Wan Ahmad Syukri Wan Isa, dan seterusnya seluruh jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Taala di atas kesempatan hadir pada pagi jemaah yang penuh dengan keberkatan ini di tengah-tengah bandar Johor ini, dan mudah-mudahan memberi manfaat dan kebaikan kepada kita semua. Muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, tadi kita telah dengar banyak pengisian ilmu-ilmu yang cukup memberikan manfaat kepada kita, guna untuk bekal kita bagi meneruskan kehidupan di dunia yang fana ini. Muslimin dan muslimat sekalian, bermula pada bulan ini, bulan Jun, rasanya dalam 1-2 minggu lagi kita akan mula mendengar berita tentang pemergian jiran tetangga kita ataupun kita sendiri ataupun anak beranak kita ke bumi Makkahul Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji yang merupakan salah satu daripada kewajipan yang difardukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita orang Islam, orang yang beriman. Dan tahun ini alhamdulillah diberi kelonggaran untuk menunaikan ibadah haji. Setelah 2 tahun kita terhalang daripada menunaikan ibadah haji, walaupun ibadah haji itu berlaku, tetapi daripada negara kita Malaysia ini, untuk tahun yang pertama pandemik, kita tidak ada jemaah daripada Malaysia disebabkan kerana halangan perjalanan, halangan penyakit yang sedang merebak pada waktu itu. Tahun ni alhamdulillah kita dah boleh pergi semula, walaupun kota yang diberikan kepada jemaah daripada negara kita masih agak rendah lah berbanding dengan biasa disebabkan kerana pandemik ini. Tetapi alhamdulillah ada di antara kita, di antara saudara-saudara anak beranak kita yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam pergi ke Mekah ni, sama ada menunaikan haji ataupun menunaikan umrah, yang pertamanya ia adalah merupakan suatu panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi ke Mekah ni, haji baik, umrah baik, Allah Ta'ala jemput kita. Kerana itu orang yang pergi ke Mekah dipanggil sebagai Duyufur Rahman, tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kata tetamu Allah tu sebab Allah Ta'ala jemput kita. Maka kita pergi itu hasil daripada jemputan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita diberi nama Duyufur Rahman, tetamu Allah. Dan kerana itu juga sewaktu kita pergi, start daripada kita nak pergi, terutamanya bila dah sampai dah di Mekah,
di Madinah, kita akan memperbanyakkan lafaz talbiyah. Kita kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebab apa kita kata labbaik? Labbaik Allah. Sebab apa kita kata ya Allah, kami menyahut seruanmu. Labbaik ini adalah merupakan jawab daripada panggilan yang dipanggil oleh orang. Bila mana Allah panggil kita, maka kita jawab labbaik. Orang Arab kalau dipanggil anak dia contohnya, tak, dipanggil anak dia. Contohnya anak dia nama Muhammad, dia panggil ya Muhammad, wahai Muhammad, ta'ala, mari. Muhammad kata apa? Labbaika ya abi, labbaika ya ummi. Ya wahai ayah, ya wahai ibu, saya datang. Jadi labbaik ini adalah merupakan kalimah yang kita jawab apabila Allah Ta'ala panggil. Sebab tu kita kata labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku menyahut seruanmu ya Allah. Allah Ta'ala panggil kita, sebab tu kita pergi. Dan bila kita sampai, kita pun kata labbaik Allah, ya kami datang ya Allah. Kerana itu kadang-kadang ada orang yang menyatakan bahawa saya ni kalau ikut PT tak ada, saya ni kalau ikut kederak tak apa nak ada. Tapi apabila Allah Ta'ala jemput, sampai ni ada sajalah apa nama ni, asbab untuk nak sampai tu. Ada orang sponsor ke, ada orang belanja ke, ada orang minta tolong lah, apa dah. Contohnya kita kata ramah asatizah kita, kalau ikut duit, kalau ikut belanja tak apa nak ada, tapi dia ni pergi ke Makkah, umrah baik, haji baik, hampir setiap tahun. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala jemput dia, Allah Ta'ala panggil dia. Ada orang yang kadang-kadang kita tengok daripada kerja buat dia tak berapa nak mampu mana. Saya pernah berbual dengan seorang makcik. Dia berniaga tepi jalan, buka basar, buka apa kata basar lah, basar kecil je. Niaga apa? Niaga sayur, niaga belacan, ikan bilis, tepi jalan je. Dan kedai dia itu basar saja, tak ada pintu, tak ada dinding. Kalau dia tinggal nak sembahyang zuhur, nak sembahyang asar, ataupun tinggal nak buang air, dia tinggal gitu je. Sebab memang tak ada orang nak curi pun. Barang-barang dia tu barang apa sangat. Ada lada, ada bawang, ada kunyit kuah, ada ikan bilis, itu saja. Saya pernah pergi ke kedai dia nak beli sayur. Sayur yang saya beli tu adalah harga lebih kurang RM10 tak sampai. Tapi dia beri hadiah saya buah, apa nama ni, buah naka yang harga dia saya rasa RM10. Saya kata mana ni makcik beri hadiah mahal pada buat saya beli ni. Saya beli RM2-3, ini mana RM1 saja. Hadiah ni belah-belah puluh-puluh ni. Dia kata tak apa lah, nak buat kebajikan. Ni makcik niaga kecil je. Saya tanya dia, makcik niaga gini ni hasil lagu mana? Boleh makan ke? Alhamdulillah Ustaz, bolehlah buat makan le. Haji umrah kita, alhamdulillah setakat ni haji dah tunai dah, umrah hampir setiap tahun. Umrah nak tahu, haji kita. Bila dia kata gitu, saya tengok, saya kata dah, ambil hasil mana mereka ambil duit mana buat nak tahu pergi umrah, haji pun kita dia ambil PT mana? PT mereka ni lah Ustaz. Mereka ni lah. Mereka ni dah banyak ke mereka hasil ni? Tak banyak mana. Lepas tu boleh pergi Mekah, boleh pergi Medina. Lagu mana? Dan Allah Ta'ala jemput dia. Allah Ta'ala panggil, sampailah saya. Gitu. Jadi sebab tu kadang-kadang ada orang yang bila mana Allah Ta'ala panggil, pitih tak banyak pun sampai. Pitih tak ada pun sampai. Ada orang yang walaupun pitih bertambah-tambah, berguni-guni, berpuluh, beratus ribu, berjuta, tapi Allah Ta'ala tak panggil dia, tak sampai. Dan
Tu dia, reza. Jadi sebab tu orang yang pergi ke Mekah ni dipanggil Dhuyufur Rahman, dan ada tu juga bila safar kita sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu yang pertama yang saya nak sebut. Yang kedua yang muslim dan muslimat sekalian, ibadah haji ni ibadah yang berlaku pada setiap tahun. Setiap tahun. Dia sama juga dengan beberapa ibadah yang lain, macam ibadah puasa pun begitu juga setiap tahun. Setiap tahun sekali kita wajib puasa sebulan. Setiap tahun sekali dia ada ibadah haji. Orang yang Allah Ta'ala jemput, orang yang Allah Ta'ala panggil, capai haji. Maka dalam ibadah haji ini ada beberapa rukun, ada beberapa perbuatan yang kita akan lakukan, yang kalau kita tak buat, tak sah haji kita. Dan bila kita buat, ia akan mengingatkan kepada kita beberapa watak, beberapa peribadi, beberapa orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala rakamkan perbuatan dia itu di dalam kerja haji yang nak kita lakukan. Sebab itu muslimin dan muslimat, bila mana sampai musim haji, bila sampai musim haji, 3 nama sekurang-kurangnya akan disebut oleh para asatidzah. Ada 3 nama yang sangat seteruk yang orang akan sebut semua. Yang pertamanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang keduanya orang tua dia iaitulah Hajar. Dan yang ketiga, anak mereka berdua iaitulah Ismail. Nabi Allah Ibrahim, Hajar dan Nabi Allah Ismail, 3 beranak. Ini 3 beranak sekeluarga. 3 nama ni adalah nama yang akan disebut sama-sama, bukan saja setiap tahun, bahkan bila dekat musim haji, masa musim haji, lepas musim haji, 3 nama ni akan disebut-sebutlah. Kalau dalam tempoh musim haji tu, orang kata sebut semua lah. Apatah lagi bila kita buat kerja haji, maka kita automatik akan teringat. Kalau tak sebut pun kita teringat 3 individu. Sini muslimah. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa mari kepada kita 3 individu ini yang dirakamkan perbuatannya dan dijadikan sebagai salah satu daripada perkara yang wajib kita lakukan sehinggalah ke akhir hayat, sehinggalah ke hari kiamat. Nak buat kerja haji, 3 orang ni, apa yang 3 orang ni buat, apa yang 3 orang ni lakukan, apa yang 3 orang ini ada, akan diingati dan dilakukan sampailah akhir kepada umur dunia ini. Sini dan muslimah, Allah Ta'ala nak kata 3 orang ni sangat hebat. Allah Ta'ala nak kata bahawa 3 orang ni adalah 3 peribadi yang kita kena tiru cara hidup dia. 3 orang ni adalah 3 orang yang kita kena contohi mereka dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Kalau nak jadi orang yang hebat, kita kena ikut 3 orang. Jadi apa yang 3 orang ni buat, saya nak sebut sikit pada pagi ni untuk renungan kepada kita semua, termasuk pada diri saya juga. Apa yang dia buat? Yang pertama saya nak sebut tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Siapa dia Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim ni adalah suami kepada Hajar, ayah kepada Nabi Ismail. Dan Nabi Ibrahim adalah merupakan ulul azmi minar rasul, adalah merupakan penghulu daripada kalangan rasul tu. Nabi Ibrahim adalah salah seorang daripada ulul azmi dan ketua kepada ulul azmi. Ulul azmi ini adalah merupakan rasul-rasul yang Allah Ta'ala beri kepada mereka ujian dan cabaran yang begitu hebat atas dunia. Di dalam ranking rasul-rasul ni, nabi-nabi ni, dia ada nabi yang Allah Ta'ala beri ujian dan cabaran begitu kuat. Dia tak sama antara satu sama lain.
Dan antara Rasul yang paling kuat mendapat ujian dan cabaran atas dunia itu ketika berjuang adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim, Allah Ta'ala uji dia sejak kecil lagi. Dan sejak kecil lagi Allah Ta'ala dah uji dia. Kalau kita baca dalam sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang ayah dia ni tidak beriman. Bukan saja tak beriman, kerja sebagai orang yang buat patung berhala pula. Pernah disuruh oleh ayah dia untuk jual patung-patung di pasar-pasar. Dan jual pasar. Nabi Ibrahim kena bawa, kena jual. Hak suruh pula ayah. Dan kalau hak suruh orang lain boleh tahan, ni ayah suruh. Tapi Nabi Ibrahim cari helong lagu mana untuk tidak jual Tuhan patung-patung. Artinya ujian Nabi Ibrahim sejak kecil. Dan apabila Nabi Ibrahim alaihissalam dilantik, diutus sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, Allah Ta'ala uji lagi Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud, berhadapan dengan pemerintah yang begitu hebat, yang begitu besar, yang begitu zalim, sampai kepada mereka menjatuhkan hukuman mati kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang mana Namrud melemparkannya ke dalam api. Dah lempar dalam api, satu unggung api yang besar yang dibuat oleh Namrud. Kerana Namrud kata Nabi Ibrahim yang bertanggungjawab membunuh, menghancurkan patung-patung berhala yang ada di dalam kuil-kuil mereka. Dan Nabi Ibrahim buat subuh, dia perempuan api patung-patung hak kecil, dia tinggal hak besar. Dia ambil tukur hak besar tu, dia ambil tukur hak dia guna buat katok berhala tu, digantung di tekak patung hak berhala, patung berhala hak besar sekali. Bila orang ingat Nabi Ibrahim, tanya Nabi Ibrahim, mau ke buat ni? Nabi Ibrahim dia tanya lah, patung berhala hak besar sekali tu dia ada, dia tak cukup. Orang lain hak cek-cek je, hak pecah, hak besar, dia tu tak pecah. Tanya dia lah, dia ada situ. Sama telah lagi tukur duduk di leher dia. Namrud kata dah memang tak tahu dia patung, bukan dia boleh bercakap. Nabi Ibrahim jawab balik, dah mau tahu dah dia tak boleh bercakap, yang bersembuh dia sebagai Tuhan buat apa? Tak dia nak jawab. Dia tidak dia nak jawab, jatuh hukum dahulu lah. Hukum apa? Masuk dalam api. Allah Ta'ala selamat Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala selamat Nabi Ibrahim. Dan Allah Ta'ala selamatkan dia walaupun masuk dalam api. Allah Ta'ala berfirman kepada api, Qul na ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Allah Ta'ala berfirman kepada api, jadilah kamu sejuk dan selamatkan Ibrahim. Selamat oleh Nabi. Nabi Ibrahim walaupun dicampur dalam api, digunakan satu alat macam elastik gitu, dilekatkan dia di situ dan dilepaskan, jadi pindah jauh, daripada jauh masuk dalam unggun api, bukan dekat-dekat, jauh, sebab unggun api ni besar. Masuk dalam unggun api tak terbakar, sebab Allah Ta'ala jamin keselamatan dia. Ini menunjukkan kepada kita muslimin dan muslimat bahawa hidup mati ni di tangan Allah. Dan semua benda tidak boleh beri berkah melainkan dengan izin daripada Allah Ta'ala. Ini keyakinan kita. Sebab tu kita orang beriman, orang Islam, kita tak boleh takut untuk hidup di atas dunia ni. Buat apa yang Allah Ta'ala perintah, jangan takut, jangan bimbang. Kerana ketentuan hidup kita ni, hidup mati rezeki kita ni, semua pada tangan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kata kena-kenalah, Allah Ta'ala kata selamat-selamatlah, Allah Ta'ala kata kenyang-kenyanglah, Allah Ta'ala kata lapor-lapor, Allah Ta'ala kata bahagia-bahagialah. Dan jadi kita ikut dia, jangan bimbang. Kesal selepas daripada itu, kesal lepas daripada itu, semua Allah Ta'ala berlaku. Yang penting kita buat apa yang diperintah, yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Jadi ini yang ada pada Nabi Ibrahim. Dia buat perintah Allah, dia kena lempar dalam api, dia sanggup, Allah Ta'ala selamatkan dia. Ya. Jadi ini hebat Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kemudian kita tengok Allah Ta'ala uji lagi Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala uji lagi Nabi Ibrahim. Ujian lagu mana? Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala beri ujian lepas dia kahwin dengan Siti Sarah. Tak boleh apa? Lalu Allah Ta'ala perintah dia untuk menikah dengan Hajar. Dia pun menikah dengan Hajar. Bila menikah boleh apa? Bila boleh apa? Allah Ta'ala uji dia untuk yang pertamanya meninggalkan isteri dan anak dia di tempat yang paling menggerukan. Itulah di tengah-tengah padang pasir. Di tengah-tengah padang pasir. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, biwadin ghairi dhi zar'in, di suatu tempat yang kering kontang, yang tak ada apa-apa satu. Tumbuhan tak ada, binatang tak ada, air pun tak ada. Di situ tempat yang Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim tinggal isteri dan anak dia. Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Nabi Ibrahim sanggup. Dan Nabi Ibrahim buat, laksanakan. Tinggal sungguh perempuan dia dengan anak dia. Nabi Ibrahim tak muskil, Nabi Ibrahim tak tanya dah, tinggal-tinggal tengah-tengah pada pasti kiri kontang, tak ada tempat berlindung, tak ada makan minum, tak ada air. Ni lagu mana perempuan saya nak makan minum, anak saya nak makan minum, lagu mana? Nabi Ibrahim tak tanya. Bila Allah Ta'ala kata, dia buat sekali. Ni Nabi Ibrahim. Ya, iman dia kalau mana kita tak tahu nak kata. Siapa tahap tu? Kita nak letak orang puan dengan anak kita tengah bandar pun kita libat. Padahal tengah bandar tu apa benda tak ada berlaku. Siap pekan ke pun kita timbang lagi. Ni tengah bandar pasir. Rumah tak ada, hotel tak ada, homestay tak ada, pokok pun tak ada, sungai tak ada, tasik tak ada. Ayah-ayah kena awak makan, awak sembelih tak ada berlaku. Dia ada Allah Ta'ala kata dia tinggal. Ini Nabi Ibrahim. Ini keimanan Nabi Ibrahim. Seterusnya Allah Ta'ala uji lagi Nabi Ibrahim. Bila mana Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim untuk sembelih anak dia, Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Sanggup. Walaupun sembelih anak, dah lah dia menikah dengan Sarah tak boleh anak. Bila menikah dengan Hajar boleh anak, tiba-tiba Allah Ta'ala perintah suruh sembelih. Nabi Ibrahim kata sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku patuh, aku sanggup sembelih. Dan bukan setakat dia sanggup, dia buat sungguh. Ada setengah orang dia kata dia sanggup tapi tak buat-buat pun macam kita ni. Kita kata sanggup tapi siapa masa buat tak buat-buat pun. Ya, siapa masa buat tak buat. Mulut saja kata sanggup tapi tak buat. Nabi Ibrahim tak, dia kata sanggup dan dia buat. Dia bawa. Dia apa bukti dia buat? Dia bawa Nabi Ibrahim, dia bawa anak dia Nabi Ismail. Pergi ke satu tempat yang agak berselindung jauh daripada orang sebab nak sembelih anak ni. Dan bagi membuktikan dia ni betul-betul nak sembelih, pisau tu dia tajamkan. Dia asah pisau tu supaya biar tajam, supaya tak sakit masa sembelih lagi. Dia derah cabut nyawa kita kata kan. Macam kita nak sembelih lembu juga, mana boleh pisau tupu lamakan nyaknya azab kesiang ke lembu tu. Pisau tu kena tajam, dia serah sekali tu mati lalu maknanya. Itu Nabi Ibrahim asal pisau dia tajam. Dah bawa Nabi Ismail pergi naik di satu tempat yang agak jauh untuk sembelih. Bukan setakat itu, diikat pula tangan anak dia Nabi Ismail. Dah letak pula pisau tekuk. Boleh. Siapa peringkat tu? Ni Nabi Ibrahim. Siapa peringkat itu? Sanggup buat benda yang anggap-anggap kalau Allah Ta'ala perintah kita buat lagu tu, kita boleh tak buat lagu tu? Boleh ke tak kamu-kamu? Suruh sembahyang orang ingat sekali pun tak boleh buat, malah nak buat dia pada sembahyang orang ingat sekali.
Islam ke apa, kalau tok lelaki suruh masak nasi goreng, kita rasa berat nak betul. Kadang-kadang ada. Bukan suruh sepenuhnya. Ya. Ni hak berat sekali ni Allah Ta'ala kata. Sanggup sampai ada Allah Ta'ala. Ini Nabi Allah Ibrahim AS. Ya. Sebab tu Allah Ta'ala bawa hari, contoh bawa hari. Sembelih, amalan sembelih tu. Bila mana Nabi Ibrahim nak sembelih, Allah Ta'ala kata qad saddaqta ru'ya, betul dah kau memimpi tu wahai Ibrahim, dan kami mengakui, kami iktiraf mu ni merupakan orang yang benar sempurna. Lalu Allah Ta'ala ganti Nabi Ismail tu dengan seekor binatang daripada syurga untuk disembelih. Itu yang disyariatkan korban sampai ke hari ini, mengambil sempena tersebut, mengambil sempena peristiwa Nabi Allah Ibrahim nak sembelih Nabi Allah Ismail. Kesanggupan nak sembelih tu ini, orang kata satu perbuatan kekuatan iman first class, nombor satu. Tak ada orang boleh buat Nabi Ibrahim buat. Dan ini contoh peribadi yang pertama. Dan sebab tu Allah Ta'ala bawa hari 3 hari itu, tepat di mana Nabi Allah Ibrahim tinggal orang tua dia dan juga anak dia tu, hari ini dah menjadi tempat yang masyhur. Itulah dia tempat di mana terdirinya Kaabah Al-Musharrafah, yang hari ini bukan setiap tahun, bahkan boleh dikatakan setiap hari dikunjungi oleh seluruh manusia daripada seluruh pelosok dunia. Orang pergi ke Mekah sama ada buat haji ataupun buat umrah, hari-hari ada semua. Baitullah tu tidak pernah ada satu saat tidak ada orang yang tak ada orang tawaf. Setiap masa tak ada pernah, walaupun satu saat tak ada orang tawaf. Dah. Ada orang tawaf. Wah, mereka masuk sembahyang dia berhenti sekejap. Habis sembahyang sambung lalu tawaf. Dipenuhi orang semua. Tak ada Masjidil Haram ni kosong. Satu-satu masa kosong. Tak ada. Ada orang semua. Pandemik ke tak pandemik ke, ada orang. Masa pandemik baru ni pun ada cara pandemik lah, tak lama lah walaupun. Dan ada juga walaupun tak ada. Ya, Allah dia sembahyang di situ. Ini dia bumi yang Allah Ta'ala masyhurkan, berkati sampai ke hari ini. Yang keduanya Hajar. Hajar kita tahu seorang isteri yang solehah. Ini betul Allah puas tu. Isteri yang solehah. Bila mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kabur kepada Hajar, nak bawa Hajar dan anak mereka Ismail untuk ditinggalkan di tengah-tengah padang pasir. Hajar dah tanya pun Nabi Ibrahim, wahai suamiku Ibrahim, dak sayang ke saya ni, dak sayang ke apa ke, dak sayang ke anak ke dia tinggal tempat gini ni. Kalau nak tinggal pun belanja-belanja dak tinggal ke tempat-tempat dak buat rumah dulu ke, letak balang air dulu ke, gali telaga ke, buat bekal air begitu, tak ada ke? Hajar dak tanya. Hajar dak tanya. Yang Hajar tanya saja. Hajar tanya, adakah ini perintah daripada Allah? Nabi Ibrahim kata, ya, ini perintah daripada Allah. Hajar kata, kalau gitu cukup dah jawapan. Ya, cukup dah jawapan tu. Jawapan ini perintah daripada Allah, cukup dah. Tak payah dah beri jawapan-jawapan lain, tak payah dah. Cukup dah. Kalau kita buat ni, muslimat boleh tanya diri sendiri. Kalaulah Hajar tu duduk tapak kita, kalaulah kita ni duduk tapak Hajar, tok laki kita tinggal kita, lagu mana kita nak kata? Boleh tak jawab macam Hajar lagi? Angang tu boleh ke tak? Tok laki lagi kerja 2-3 hari outstation, banyak soalan. Tu dia tinggal duit tu, bukan sakat tinggal duit, betis cut ayam saja di Mekah, ikan saja 10 kilo. Dah. Hak bahagian burger, hak bahagian hotdog tu tak usah kira lah. Hak bahagian makanan-makanan ringan tu tak usah kira lah. Duit lagi tinggal. Kereta lagi tinggal 5 tu, beras cukup tak, cukup tabung penuh.
Nak tinggal 2-3 hari je belanja bekal macam ke sebulan. Oh, tanya lagi, nak pergi mana abang air? Padahal apa dah nak pergi kerja? Itu baru nak pergi kerja. Jadi kalau nak buat macam Nabi Ibrahim tinggal hajar tengah-tengah padang pasir, baik bunuhlah abang air. Pada tok sini baik bunuh lalulah bunuh. Baik bunuhlah, bunuh. Nampaknya dah. Kalau muslimat letak pada diri kita, pada hajar tu, pada kedudukan hajar tu, senang ataupun susah? Bukan susah, dia sana susah. Tapi hajar ni seorang isteri yang solehah, seorang ibu yang baik, seorang hamba yang taat. Sampai ada awak taat. Ini contoh muslimat yang hebat. Dia taat pada suami, taat pada isteri, taat pada Allah. Taat pada suami, taat juga pada Allah Ta'ala. Yakin pada Allah, percaya pada Allah. Dia dapat. Dan bukan setakat itu sahaja, Allah Ta'ala uji Hajar. Bila dah duduk tengah padang pasir, susu, sampai satu mereka habis susu. Sebab tubuh kita ni, bila dah kita ni, susu-susu ni mari daripada air. Air ni diproses dalam tubuh kita kan, susu ni diproses dalam tubuh. Tapi mesti ada bekas yang masuk daripada tubuh. Dan kalau air dah masuk, walaupun tubuh kita ni ada air, tapi kalau dalam tempoh yang tertentu, akhirnya kering juga. Tak ada daripada luar ni, tak ada masuk, akhirnya kering. Dan itulah yang berlaku pada Hajar. Sampai satu masa Nabi Ismail nak menyusu, tak ada susu, tak ada air. Jadi budak, bila dah tak ada air ni, dia apa? Dia menangis saja lah. Wah. Tapi hebatnya Hajar ni muslimat sekalian. Bila mana anak dia Ismail ni menangis, dia dah angkat tangan mengadu kepada Allah selalu. Dia tak rasa sedih, dia tak rasa susah, tapi dia bangun daripada tempat duduk dan dia usia untuk cari air untuk dia minum. Dia bangun dan dia tengok sekeliling dia dekat mana ada. Kebetulan pada waktu tu dia duduk di bukit Safa. Dia tengok keliling, dia nampak di bukit Arafah macam dia ada air. Dia nampak air bergenang gitu. Dia nampak seperti air, padahal bukan air, nampak macam air. Fata Morgana orang panggil. Hajar pun bangun, berlari pergi ke bukit Marwah untuk nak dapatkan air untuk minum, nak beri minum ke anak dia Ismail. Jauh mana daripada Safa ke Marwah ni? 375 meter jalur dia. 375 meter. Sampai di bukit Safa, sampai di bukit Marwah, tengok tak ada air. Dia tengok pula di bukit Safa macam tak ada air. Daripada bukit Marwah dia berlari pula ke bukit Safa, 375 meter pula. Tengok tak ada air. Lepas tu dia tengok bukit Marwah macam tak ada air, berlari pula ke bukit Marwah, 375 meter. Sampai pun tak ada air. Pergi mari. Berapa kali? 7 kali. Safa Marwah, Marwah Safa, Marwah Safa, Marwah Safa, Marwah, 7 kali. Ada air? Tak ada air. Tak ada air. Ya. Tak ada air. Bayangkan 7 raung zaman dulu, zaman pada pasir, bukan 7 raung zaman sekarang ni. Safa Marwah atas batu marmar tau. Kita berjalan atas batu marmar tu kalau tingkat 1. Kiri kanan pula ada benda. Ada air Zam-Zam. Ekor mula, air Zam-Zam mula. Tu pun abang mana berhenti tengah jalan minum air Zam-Zam tu. Kau minum. Padahal dekat je. Jalan pula atas batu marmar. Kalau naik tingkat atas, naik motor tingkat atas tu kan, ada motor. Naik motor lagi motor. Senang dia rupanya Sa'i ni. Ingat aku payah. Senang je, tak letih sikit. Nak letih pun dia naik motor.
Senangnya patutlah Siti Hajar 7 round. Siti Hajar 7 round bukan naik motor, bukan atas batu marmah, bukan ada air zam-zam, bukan ada ekor, padang pasir. Muslimin muslimat pernah berjalan ada atas padang pasir ni. Padang pasir ni dia ada dua cara, ada dua keadaan. Dia ada tempat yang berpasir dan ada tempat yang berbatu. Kalau tempat batu tu batu sepatu. Kita berjalan macam jalan atas batu panah. Kalau tempat pasir pula kita ada letak kaki digeluh. Bila kaki digeluh nak angkat kaki mudah ke tak? Payah. Boleh angkat payah. Letak digeluh angkat, letak digeluh angkat, letak digeluh angkat. Malah betul. 375 meter hari tu dengan 375 meter hari ni tak sama. Itulah yang dilakukan oleh Hajar, dan kerana itu Allah Ta'ala rakamkan perbuatan Hajar. Sampai sekarang orang pergi ke Mekah, dia akan buat kerja sahih, buat kerja haji baik, buat umrah baik, dia akan buat sahih baina Safa wal Marwah, untuk nak mengingatkan pada kita inilah yang Hajar buat untuk membuktikan ketaatan, keyakinan, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Hajar ni dia cari, dia usaha dulu. Dia tak perlu minta pada Allah, dia usaha dulu. Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran, dalam surah Fatihah kita baca nak kali rakaat sembahyang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami sembah, kepada Engkau kami minta pertolongan. Ulama faham apa dalam ayat ni Allah Ta'ala dahulukan sembah daripada minta. Sebab Allah Ta'ala kata sembah dulu baru minta. Dan ayat Quran bila mana duduk depan, ada orang duduk depan, ada orang duduk belakang, tidak letak saja, dia letak tu ada tujuan dan maksud yang tersirat di sebalik yang tersurat. Dia letak nak budu dulu supaya kita faham, belum pada minta kena sembah dulu. Belum pada angkat tangan, ya Allah ya Tuhan aku tolonglah aku, belum pada minta tolong tu kita usaha dulu baru minta tolong. Ni usaha tak lagi minta tolong dia. Dan usaha tak lagi minta tolong dah, tak kena lagu tu. Kena usaha dulu. Macam orang nega lah. Nega kat dulu baru minta tolong. Ni nega tak lagi minta tolong dah. Nega dulu, usaha dulu, cari dulu. Kalau orang nak pas biasa, baca buku dulu, buat uji kaji dulu, tanya cikgu-cikgu dulu, barulah minum air supaya ajar. Barulah khabar betul untuk guru minta doa ke, mak ayah minta dalam doa ke, kita pula doa, barulah kita ni dah baca buku dah, buat ulang kaji dah, togok air supaya ajar. Jadi hanya tu tak boleh. Kena belajar dulu, usaha dulu, baru minta dengan Allah. Dan ini yang Hajar buat. Dia berlari dulu 375 km kali dengan 7, jadi berapa? 3 kilo dah lebih kurang. 2 kilo lebih, tak 3 kilo. Semua sekali pada pasir. Sebab apa 7? Sebab apa tak 2? Sebab apa tak 3? 7 tu nak menunjukkan kesungguhan. 7 round tu nak menunjukkan memang betul sungguh. Usaha yang Hajar buat tu usaha yang bersungguh-sungguh, bukan usaha yang barang dah. Sebab tu nak takwa pada Allah ni kena bersungguh. Tak boleh takwa main-main gitu, tak boleh. Kena sungguh takwa ni. Sebab syurga ni muslimat barang yang hebat, barang yang amat hebat. Takkanlah barang yang amat hebat kita nak dapat dengan modal yang murah. Kena modal yang besar. Modal besar tu lah usaha. Ya, usaha Nabi Siti Hajar ni usaha sungguh-sungguh 7 tahun tak putus asa. Dan bila mana dia usaha, Allah Ta'ala pun pergi keluar air Zam-Zam. Lepas habis 7 orang keluar air Zam-Zam. Keluar mana? Di tempat di mana dia mula tadi. Kalau kita kata Allah kalau tahu begitu tak berlari tunggu sini. Kalau tunggu tak keluar, kena jalan dulu, kena berlari dulu baru keluar. Kalau tahu begitu kita tak tunggu, tak berlari pada tunggu sini. Mana tahu tak keluar. Usaha muslimin dan muslimat sekalian. Sebab tu kita hari ni nak masuk syurga kena usaha. Nak berjaya pun kena usaha. Semua benda kita nak kena usaha. Dan usaha tu bukan usaha barang, usaha yang usaha
orang kan kata api teh. Api teh. Sampai kita kata, ya Allah, api benda dah aku buat, ya Allah, tolonglah ya Allah. Bantulah aku ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan aku, berikanlah syurga aku dah buat ni je aku mampu ya Allah. Kita buat gitu. Lepas tu barulah minta. Jadi lepas pada hajar buat tu, keluarlah air Zam-Zam. Dan air tu keluar daripada hari tu sampai sekarang, dok kiri. Orang Malaysia saja berapa puluh juta, berapa ratus juta dia pergi ulang-alik, bawa balik air Zam-Zam tu. Sampai sekarang dok kiri. Jadi bisnes pula air Zam-Zam. Orang boleh buat jual pula air Zam-Zam tu. Bukan jual air Zam-Zam, dia kata jual kos perkhidmatan bawa balik lah. Tak kira lah. Tapi nak kampanye banyak air Zam-Zam. Ini hazard. Contoh yang Allah Ta'ala rakamkan perbuatan dia sampai sekarang. Yang ketiganya Nabi Allah Ismail AS, anak mereka dulu. Ini pun hebat juga. Bila mana Nabi Ibrahim satu hari khabar pada Nabi Ismail, dia kata, inni ra'aitu fil manami anni azbah. Wahai Ismail, kata Nabi Ibrahim, aku tengok satu malam dalam mimpi aku sembelihmu wahai Ismail. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai Ismail? Nabi Ismail ni tahu aja dia ni Nabi. Dan mimpi para Nabi ni bukannya macam mimpi kita orang biasa. Kalau mimpi kita orang biasa ni mimpi main-main je. Tapi para Nabi, mimpi mereka adalah wahyu. Bila Nabi Ibrahim cerita pada Nabi Ismail, dia tengok dalam mimpi dia sembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail tahu ni wahyu daripada Allah pada ayah dia Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ismail kata dengan tanpa teragak-agak, Nabi Ismail kata, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah kesayanganku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepada kamu. Buat. Wahai ayahku Nabi Ibrahim, buat. Itu adalah wahyu daripada Allah. Allah Ta'ala perintah kamu untuk sembelih aku, laksanakan, if'al, buat. Satajiduni, kamu akan dapati aku ni minas sabirin, sabar. Kamu akan dapati aku ni sabar, wahai ayahku. Ya Allahu Akbar. Hebat tak tuan-tuan Nabi Ismail ni? Ayah kabur kena sembelih. Nabi Ismail kata, buat ayah, buat. Ini perintah daripada Allah, buat. Kalaulah kita duduk tempat Ismail, kita nak kata dua ni, ayah, Allah dah kan nak sembelih hamba, ayah, apa benda ajaran, apa benda amalan ni, apa benda agama ni, sembelih anak ni, kita dulu lagi akan lagi kan, bukan cakap batuh lagi. Tapi Nabi Ismail dia suruh beri galakan pada ayah dia Nabi Ibrahim untuk buat. Dan yang kedua, dia ikut ayah dia pergi ke tempat untuk disembelih, tempat yang jauh sikit lah untuk disembelih. Dan dalam perjalanan Nabi Ismail dihasut oleh syaitan. 3 kali syaitan hasut Nabi Ismail, berhentikan Nabi Ismail. Syaitan was-waskan Nabi Ismail, wahai Ismail, apa benda agama ni, main nak bunuh-bunuh anak ni. Lagilah wahai Ismail, kau suruh masuk Islam apa lah dunia ni. Apa Nabi Ismail buat? Bukan setakat tak setuju dengan syaitan, bukan setakat tidak mengiyakan kata-kata syaitan, bahkan Nabi Ismail ambil batu pelekong syaitan sampai syaitan lari. Mu ni syaitan hasut aku untuk langgar perintah Allah, ambil batu pelekong. Ini dia. Nabi Ismail dah kata, oh ya juga, saya tahu, memang betul. Ajaran apa dah tahu lagu ni, kita lari ya. Dah. Dia perambak setan dengan batu. Ini Nabi Ismail. Dan sampai sekarang perbuatan Nabi Ismail itu dirakamkan, dijadikan Allah sebagai salah satu daripada perkara yang perlu dilakukan oleh jemaah haji. Itulah malam Jamrah. Malam Jamrah, pelekong. Isyarat pelekong setan. Ya, tak ada lah, tak nampak lah setan situ. Tapi itu adalah perbuatan yang disyariatkan sebagai mengambil sempurna perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ismail melempar batu ke arah syaitan.
Tu yang ada cerita orang cerita buat batu depan daripada Malaysia tu, nak lekor setan tu tapi tak payah batu tu banyak batu batu depan tu batu kecil-kecil dia. Sebab itu isyarat. Hak pentingnya lotor batu dalam tubuh kita ni. Jangan lotor ni lotor ramai hebat lagi. Lotor balik Malaysia peluk dengan setan. Itu na'udzubillah. Dan Nabi Ismail lekor 3 kali hasut, 3 kali kena lekor di batu. Dan bila sampai di tempat, Nabi Ismail minta ayah dia ikat dia dengan tali. Waktu pisau nak diletak di tekuk, Nabi Ismail pisah ke ayah dia Nabi Ibrahim, wahai ayah dia ku Ibrahim, tengok tak lain lah. Sebab saya faham ayah tak sanggup tengok saya tengah sembelih. Jadi ayah balik tak lain, letak pisah, ayah balik tak lain, dan terus menggerakkan pisau dia sembelih leher saya. Ayah tengok tak lain, saya takut ayah tak sanggup tak tengok muka saya. Siapa tahu aku Nabi Ismail, dia punya keyakinan dia pada ayah, punya ketaatan dia kepada ayah dia dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia muslim dan muslimat. Allah Subhanahu Wa Taala bawa mari kepada kita contoh 3 orang manusia yang Allah Taala rakamkan perbuatan dia sampai sekarang. Setiap tahun orang jemaah haji akan buat. Kunci daripada ketiga-tiga orang ni adalah yang pertamanya keyakinan kepada Allah, keyakinan yang mutlak kepada Allah, dan yang kedua itu kesabaran. Yakin, sabar. Yakin dan sabar ni muslimin dan muslimat adalah 2 kunci utama hidup kita. Kalau kita ada keyakinan yang mutlak pada Allah, maka kita lah orang yang berjaya dunia akhirat. Dan yang kedua, kalau kita sabar kepada Allah, maka kita akan berjaya dunia dan akhirat. Tapi 2 benda ni adalah 2 benda yang paling susah. Nak istiqamah dengan al-yaqin was-sabr bukan satu benda yang mudah. Benda yang paling payah sekali yakin. Benda yang paling payah sekali sabar. Yakin dan sabar. Yakin ni dia tak bukan percaya lain, yakin lain. Dah, yakin bukan percaya. Yakin tinggi daripada percaya. Orang yang yakin automatik percaya. Orang yang percaya belum tentu yakin. Sebab tu Allah Ta'ala pernah berfirman kepada orang Arab Badui, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Dan berkata oleh orang Arab Badui, kami telah beriman. Hei, Allah Ta'ala kata, hei wahai orang Arab Badui, jangan kata bahawa kamu telah beriman, katakanlah kamu telah Islam. Sebab iman tu belum masuk dalam diri kamu, baru Islam, baru percaya, yakin tak lagi. Yakin tak lagi. Kalau yakin, buat lalu. Kalau percaya dengan mulut, tapi tak yakin. Ya, contoh apa? Contoh je. Allah Ta'ala kata, siapa dia yang belanja duit pada jalan Allah, Allah Ta'ala akan balas dengan balasan seumpama orang yang tanam 1 biji benih, tumbuh 7 takar, setiap takar tu ada 100. Jadi 1 biji benih jadi 700 takar, jadi 700 buah. Kita beri derma sekian, Allah Ta'ala balas 700. Tiba-tiba lepas balik tengok, orang baru minta derma. Kita buka beg duit kita, ada duit sekian, duit 5 riyal, duit 10 riyal, duit 50, ada duit 100. Hak mana kita akan campur letak dalam tong derma? Hak mana? Hak sekian ke, hak 5 riyal ke, hak 10 ke, hak 50 ke, hak 100? Gambar-gambar hak mana? Hak seria je tau. Tumpuk pergi ada seria hak paling kecil. Kalau ada singgih 50 sen, 50 sen. Sebab apa nak campur hak 100 riyal? Tak campur 100 riyal ni. Tak percaya ke? Kalau beri 100 riyal, Allah Ta'ala balas 700 kali ganda, 7,000. Tak percaya ke? Bukan tak percaya. Tapi itulah Allah pun ada suruh beri balas sikit. Asal ni
balik kalah suruh beli bakalah pasal jadi 7,000 tu dah tahu beli bila tak tahu 7,000 tu takut lambat lagi boleh pun tak tahu lepas tu kita beli hak sedia sudahlah. Itu nama dia percaya. Tapi yakin ada tak? Yakin tak ada. Yakin tak ada, tu percaya saja. Yakin tak yakin. Jadi kita ni kena yakin. Kalau kita yakin, bukan setakat beli hak 10, hak 100 ya, beli belaka. Ambil belaka. Sifat hak 5 ria je sebab awak Abang Malik ini kan. Orang lain beli belaka. Itulah orang yakin. Tapi payahlah nak jadi orang yakin ni payah. Sebab tu dalam kita kata contoh-contoh kita boleh tengok macam Sayyidina Abu Bakar lah. Sayyidina Abu Bakar bila mana Allah minta derma, Nabi SAW lacau bertimbang derma, dia beri berapa? Dia beri belaka. Nabi tanya dah mau tinggal apa wahai Abu Bakar? Aku tinggal pada keluarga aku, Allah dan Rasul saja. Kita boleh buat gitu. Beri 50 riyal kemarin pun demam 3 hari. Tak kukuh-kukuh lagi. Berapa dia demam ni 3 hari ni? Allah salah juga ni kemarin. Nak dia buat riyal, tercabut 50 riyal. 3 hari depan. Artinya baru-baru tahap makam percaya, yakin tak lagi. Jadi yakin ni barang susah. Tapi kita kena belajar. Ta'allamul yakin, kita belajar caralah jadi orang yakin. Dan yang keduanya sabar. Sabar betul-betul. Sabar dengan ibadah yang kita buat. Sabar juga dengan ujian yang Allah Ta'ala tipu. Kena sabar. Susah nak sabar. Allah Ta'ala uji, bila Allah Ta'ala uji kita sihat tak? Kita boleh lah pergi sembahyang, puasa, bila Allah Ta'ala uji kita dengan sakit, senang ke tak kita nak sabar? Susah. Ujian sakit, nak sembahyang, nak kekal taat pada Allah, bukan yang mudah. Jadi dua perkara ni mesti yang semak, yakin dan percaya. Kena usaha jadi orang yakin dan kena jadi orang yang bersabar di atas segala ujian, di atas segala perintah Allah SWT. InsyaAllah ada dua perkara ni, selamat kita atas dunia, selamat kita atas segala akhirat, insyaAllah. Jadi bismillah semak, saya rasa cukuplah setakat tu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Dan saya ucap sahabat datanya lah pada pas puasa besok ni atas penganjuran program kuliah duha seperti ini. Mudah-mudahan akan terus istiqamah sampai bila-bila, insyaAllah. Jadi muslim-muslimat orang mana ada ni, minggu depan ajak orang yang ada, ajak kawan-kawan yang tinggal tetangga untuk mari, untuk mari sama biar penuh kawasan kita ni, insyaAllah. Jadi itu saja yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.